As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Semoga dengan kesyukurannya kita panjatkan, Allah akan tambahkan lagi nikmat bagi kita semua. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kita bertemu sekali lagi pada tahun yang baru, pada sesi yang baru untuk kuliah kita, iaitu bicara rohani bersama dengan saya pada minggu yang pertama. Iaitu kita akan membincangkan perkara-perkara kerohanian yang di mana alhamdulillah kita telah menutup pada tahun 2020, iaitu tahun yang lepas. Pada akhir kuliah itu saya sudah berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala telah dikongsikan. Kita berharap adalah tanda-tanda itu di dalam diri kita semua, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala taubat kita. Amin. Jadi tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah tentang bicara rohani kita akan teruskan. Cumanya pada hari ini saya akan membincangkan tentang persoalan-persoalan untuk dijadikan renungan dengan jawapan yang akan diberikan kepada tuan-tuan. Jadi ini adalah yang di mana tentang persoalan-persoalan kerohanian lah, untuk kita sama-sama renungkan dan sama-sama kita amalkan lah kalau boleh. Jadi pada hari ini sebenarnya saya ada banyak soalan yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cumanya saya hadkan kepada dua soalan kerana dia punya pencerahan ataupun dia punya jawapan yang akan saya berikan amat panjang sekali lah. Disebabkan itu saya cuma hadkan hanya dua persoalan. Jadi soalan yang pertama yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah apa dia? Adalah mengapa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan istikharah jika semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persoalan ni, kenapa kita perlu berdoa? Sedangkan takdir itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kan yang di mana sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah tulis takdir setiap daripada manusia. Iaitu setiap daripada manusia, maknanya semua daripada kita Allah dah tulis takdirnya dan Allah simpankan di dalam Lauhil Mahfuz. Iaitu dan Allah dah takdirkan semua takdir untuk kita. Tapi kenapa pula kita disuruh untuk berdoa sedangkan takdir itu telah siap? Jadi di sini ada jawapannya yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kenapa kita disuruh istikharah? Istikharah ini adalah memohon kepada Allah
supaya kita membuat satu keputusan itu adalah keputusan yang baik. Jadi istikharah ni bukan sahaja untuk kita sebelum kita bernikah, sebelum kita berkahwin. Okay, selalunya ada orang nak buat solat istikharah, itu je lah nak pilih pasangan. Padahal solat istikharah pun boleh dilakukan bila kita mendapat tawaran pekerjaan, okay, bila kita nak melanjutkan pengajian, okay, bila kita katakanlah apa sahajalah perkara-perkara yang kita perlu buat pilihan, nak beli rumah pun samalah juga. Boleh kita beristikharah, solat istikharah, meminta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk buatkan pilihan, untuk tetapkan hati kita lah. Okay, bukan saja untuk nak pilih pasangan, okay, nak tunang ke nak kahwin baru nak istikharah. Tapi kalau benda-benda yang kecil molek, okay, setakat nak beli bawang ke kedai mana, jadi itu tak perlu nak istikharah lah. Okay? Jadi ini tentang kenapa kita disuruh berdoa dan kenapa kita disuruh beristikharah, sedangkan takdir itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi pertama sekali kita pergi kepada definisi berdoa. Apakah itu doa? Jadi doa menurut Imam Al-Khattabi rahimahullah adalah permohonan hamba kepada Tuhannya dengan mengharapkan pertolongannya dan juga bantuan daripadanya. Jadi ini maksud doa. Kita sebagai hamba, kita minta kepada Allah, okay, untuk kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ni mesti perlu bagi setiap manusia, bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak selalu minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan doa sebagai sebab untuk meraih apa yang diinginkan. Jadi kalau kita nak sesuatu, kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan usaha kita lah. Dalam kita nakkan sesuatu, kita usaha, kita buat, okay, kita doa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan, bantuan Allah. Dan di samping itu tawakal. Okay, biarlah Allah uruskan segala-galanya. Ketentuan dia, punya outcome dia, biarlah Allah uruskan. Jadi kita kena usaha jugalah dan juga kena doa. Kadang-kadang ada orang usaha tapi tidak berdoa, ada orang yang berdoa tapi tidak usaha, ada orang yang usaha doa tapi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah apa yang kita perlu buat. Usaha, doa, tawakal. Jadi inilah yang mana kita nak dapatkan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Apa dia? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bermaksud apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, iaitu ud'uni, berdoalah kamu kepada aku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Jadi Allah suruh kita doa. Okay, ud'uni, itu satu suruhan, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepada hamba-hambanya untuk minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kuat pun kita, macam mana kaya pun kita, macam mana kita mampunya, kita juga kena minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata astajib lakum, aku akan perkenankan doa kamu, aku akan perkenankan permintaan kamu, apa yang kamu hajatkan. Kalau tak doa, macam mana Allah nak perkenankan? Dan Allah kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa. Jadi dalam ayat ini Allah katakan beribadat dan berdoa. Dalam kita nak berdoa kepada Allah, ibadat dulu. Buat ibadat, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, itu ibadat. Okay? Jadi seperti puasa, solat, zikir dan sebagainya. Kemudian doa,
minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sombong dengan Allah, tak minta kepada Allah, okey, dia minta daripada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata orang itu sombong. Jadi tafsir daripada ayat surah ini apa dia? Imam Ibn Ashur di dalam tafsirnya menyatakan bahawa ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menuntut hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya berkaitan dengan hajat-hajatnya, serta ia menjadi dalil akan pensyariatannya, dan perkara ini tidak mempunyai khilaf dalam kalangan umat Islam tersendiri. Okey, jadi menjadi satu petunjuk, menjadi satu bukti bahawasanya Allah tuntut. Maknanya Allah suruh kita berdoa. Jangan lari daripada berdoa daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan hajat-hajat permintaan kita. Jadi senang saja nak minta kepada Allah. Ibadat kepada Allah, minta kepada Allah. Ibadat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astajib lakum, Allah dah kata aku akan perkenankan apa yang kamu minta. Jadi kita disuruh berdoa kerana besar kesannya terhadap apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi kita diminta, kalau kita nakkan kebaikan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tak tahu apa yang akan datang. Okey, sedangkan kita tahu bahawasanya bila kita doa, Allah pasti akan perkenankan doa kita cuma dengan 3 cara. Macam mana 3 cara tu? 3 cara tu, yang pertama sekali Allah perkenankan apa yang kita minta. Okey, maknanya kita akan dapat apa yang kita minta di dunia. Jadi di dunia ini kita pasti akan dapat apa yang kita minta. Kita minta sebagai contoh, kita minta pasangan yang baik, Allah berikan. Lagi kita minta gaji dinaikkan, Allah berikan. Lagi jadi ini pastinya Allah berikan. Yang kedua, itu Allah gantikan ataupun Allah simpankan doa kita itu, dan Allah akan berikan bukan di dunia tapi di akhirat. Jadi sesuatu kebaikan tu kita dapat di akhirat, mungkin kat dunia kita tak dapat. Okey, maknanya juga Allah perkenankan juga doa kita. Yang ketiga, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Okey, apa yang kita minta, tapi Allah tahu apa yang kita perlukan. Okey, jadi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Okey, kita minta kekayaan, tapi Allah gantikan dengan sesuatu, sebagai contoh, iaitu rezeki kita tidak putus-putus. Iaitu ada sahaja makanan yang dihidangkan di atas meja, kita tidak pernah lapar. Jadi itu sesuatu yang digantikan. Jadi itulah yang mana kita kena senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi di sini juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Iaitu sesungguhnya doa ni sangat-sangat bermanfaat terhadap apa yang telah diturunkan dan apa yang belum diturunkan. Jadi belum diturunkan maknanya apa yang akan berlaku pada masa akan datang, kita tak tahu kesudahan dia. Kita tak tahu dia punya outcome dia. Jadi doa je lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kamu berdoa wahai Allah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuatu itu yang akan datang kita tak tahu, sama ada baik ke ataupun buruknya kita tak akan tahu. Tapi kita tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu kepada kita bahawasanya apa sahaja yang baik itu kalau kita bersyukur maka baik bagi kita. Apa sahaja yang tak baik itu kalau kita bersabar maka baik bagi kita. Jadi apa sahaja keadaan kita, baik ataupun tidak, kita kena syukur dan sabar, maka akan menjadi lebih baik bagi kita. Jadi tak ada keadaan yang tak baik bagi orang Islam. Jadi sebab itu juga kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita kena ingat bahawasanya segala apa sesuatu itu akan diberikan oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manakala dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa besarnya kuasa doa sehingga mampu mengubah sesuatu takdir.
Jadi ini besarnya kuasa doa kuasa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kerana dia mampu mengubah takdir kita. Jadi kita tak boleh katakan alah aku memang takdir aku memang macam ginilah, memang nasib aku tak baiklah. Okey, aku doa pun tak gunalah aku doa. Okey, jadi memanglah biarkanlah hidup aku macam ni sampai aku mati. Jadi ini adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat bahaya sekali dengan dia. Sekali juga adalah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ini kita perlu cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang di mana juga dalam satu hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi usibuhu wa la yaruddul qadara illa ad-du'a." Itu sesungguhnya seseorang itu boleh terhalang daripada rezekinya disebabkan dosa yang dilakukannya. Okey, jadi rezeki ni banyak, duit pun rezeki, kesihatan pun rezeki, kebahagiaan pun rezeki, anak-anak pun rezeki dan sebagainya, semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak terhitung banyaknya. Jadi kita jangan fikir rezeki je duit, rezeki je duit. Okey, rezeki ni banyak. Okey, kadang-kadang ada satu rezeki yang tertutup, ada lagi satu rezeki yang terbuka. Okey, tapi kalau satu rezeki yang tertutup itu mungkin sahaja disebabkan apa? Disebabkan dosa yang kita lakukan. Okey, kemudian tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Okey, jadi bila ini berlaku, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diubahkan pada masa akan datang menjadi yang lebih baik untuk kita hindarkan daripada yang tidak baik. Jadi ini apa? Pesanan Nabi SAW. Jadi sesungguhnya seseorang yang tidak berdoa merupakan orang yang keliru dengan konsep takdir dan doa. Okay? Jadi sesungguhnya orang yang ada yang dah putus harapan, dah putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia katakan tak perlulah aku doa, ini memang nasib aku macam gini, susah. Okey, nasib tak baik, okey, dan sebagainya. Dia kata tak payahlah doa. Okey, apa yang nak jadi-jadilah dengan kehidupan aku. Ini dah takdir aku macam ni. Jadi ini adalah orang yang keliru dengan konsep takdir dan juga dengan konsep doa. Takdir itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya takdir itu dapat diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, jadi ini kita kena ingat takdir Allah punya urusan, doa kita. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak minta kepada Allah, macam mana Allah nak berikan? Kita sendiri tak minta, kita sendiri buruk sangka dengan Allah. Belum lagi doa kita dah give up. Belum lagi Allah berikan sesuatu kepada kita tu kita dah give up. Sedangkan umur kita masih ada lagi. Sedangkan kita pun ada kehidupan kita lagi dekat akhirat. Bukan kehidupan kita bukan dekat dunia je. Dekat akhirat juga kehidupan kita. Jadi disebabkan itu saya katakan tadi, doa ada 3 cara Allah makbulkan permintaan kita. Sama ada kita dapat di dunia ataupun tak dapat di dunia, dapat di akhirat ataupun digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi dapat di dunia maknanya sekarang. Dapat di akhirat maknanya nanti. Digantikan dengan yang lebih baik pun adalah sekarang. Kita pun tak tahu pada masa akan datang. Jadi kita ada banyak lagi peluang untuk kita doa kepada Allah. Kenapa kita tak doa? Kenapa kita dah putus asa? Sedangkan Allah kata jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ni luas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cumanya kita je tak sedar, kita je tak nampak. Kita aja yang menyempitkan pandangan kita tentang rahmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang buat kita putus asa. Jadi disebabkan itu kita kena teruskan berdoa sampai kita dapat. Tak dapat kat dunia ni, dekat akhirat nanti kita dapat, insya-Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekeliruan antara doa dan takdir ini disebutkan, sesiapa yang berkata saya tidak berdoa dan tidak memohon kerana hanya bersandar dengan takdir, maka orang itu keliru sebenarnya. Orang itu keliru. Jadi dia tak doa, dia tak usaha. Dia sandarkan pada
takdir. Apa nak jadi jadilah. Okey. Jadi ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan doa dan permohonan sebagai sebab untuk meraih keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta memberinya petunjuk dan pertolongan serta rezekinya. Okey. Jadi jika seseorang telah ditakdirkan kebaikan dengan doa, maka kebaikan tersebut tidak akan dapat diraih kecuali dengan doanya. Okay, jadi Allah dah sediakan kebaikan bagi kita pada masa akan datang, tapi kita tak tahu lagi. Okay? Jadi kita doa nanti dapatlah. Tak doa tak dapat. Okay? Jadi dalam menghadapi musibah, doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mampu menolong seseorang dalam menghadapi musibah. Okay, musibah. Okay, seperti musibah apa-apa sajalah musibah yang ditimpakan ke atas kita. Okay, sekarang musibah ni banyaklah. Okay, seperti wabak ini pun musibah. Okay, seperti kita katakan cuaca yang tidak baik pun merupakan musibah. Okay, dalam masa yang sama, saya minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita doakan agar jiran kita, iaitu orang-orang yang kita kenal, saudara mara kita, yang seagama, yang kita katakan manusia lah sebagai secara amnya. Okay, secara amnya kita doakan kebaikan bagi mereka yang sekarang ini telah dalam menghadapi situasi krisis banjir, jadi di negara-negara mereka lah. Kita doa kebaikan bagi diri mereka. Jadi dalam untuk menolak musibah, kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita tetapkan hati kita. Yang pertama sekali, tetapkan hati kita. Okay, kita kena sabar. Kita kena terima takdir. Ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bantu kita. Okay, along the way Allah akan bantu kita untuk overcome musibah ini. Okay, jadi ini yang kita nak minta, supaya kita tidak hilang pegangan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ni demi kebaikan. Okay, doa ni merupakan ubat yang paling bermanfaat. Dia merupakan musuh bagi musibah. Okay, jadi kalau kita dalam keadaan kita musibah, apa sahaja musibah, okay, yang ringan kepadanya, pertengahan kepada yang berat, doa itu adalah lawannya musibah. Jadi ia dapat mengubati dan mengatasinya, mencegah turunnya musibah ataupun mengangkatnya ataupun meringankannya. Okay, ia merupakan senjata orang-orang yang beriman. Okay, doa dalam menghadapi musibah terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, doa itu lebih kuat daripada musibah, maka ia dapat mengusir. Okay, jadi ini adalah beberapa tingkatan doa untuk menghilangkan musibah. Jadi doa itu lebih kuat daripada musibah. Doa itu boleh menghindarkan, mengusirkan musibah. Yang kedua, doa itu lebih lemah daripada musibah, maka musibah dapat mengalahkannya, sehinggakanlah seseorang ditimpukan musibah. Akan tetapi boleh jadi doa dapat meringankannya walaupun doanya itu adalah lemah. Okey, jadi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban kita. Okey, yang ketiga, keduanya saling berlawanan antara satu dengan yang lain, saling mencegah terjadinya pada orang tersebut. Jadi apa je pun situasi kita, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa susah sangat nak doa kepada Allah, senang je doa kepada Allah. Okey, kita pastikan kita dalam keadaan yang baiklah untuk kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling baik selepas solat. Okay, yang paling baik dalam keadaan kita berpuasa. Okay, yang paling baik selepas kita tolong orang ke apa ke, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni, okay, dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Okay, doa ni adalah kita memuji Allah. Okay, memuji Allah dengan pujian yang selayaknya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan juga kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta juga untuk kita pengampunan. Okay, pengampunan, dan juga kita minta apa saja kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian sabar dalam kita menantikan doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi ini yang mana tentang persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, apa dia? Jadi persoalan yang kedua, saya ingin bertanya tentang amalan perlindungan seperti memagar rumah. Okay, memagar rumah. Memagar rumah ni kita fahamlah. Okay, rumah ni kena pagar daripada benda-benda yang kita tak nampak. Benda-benda yang kita nampak pun perlu dipagar. Okay, rumah ni perlu digari, perlu dipagar, okay, supaya tidak dimasukkan pencuri dan sebagainya. Okay, tapi dalam konsep memagar rumah ni kita fahamlah. Okay, daripada benda-benda yang kita
tak nampak. Adakah ia dibenarkan ataupun tidak? Jadi adakah konsep memanggar rumah ni dibenarkan ataupun tidak? Okay. Jadi sebenarnya dibenarkan, tapi kena ikut syariat. Okay. Ada juga yang memagar rumah tapi tidak mengikut syariat. Okay. Iaitu dia mengikut dengan apa yang tidak diajarkan oleh syariat ataupun apa yang bercanggah dengan syariat. Jadi sekarang ni kita nak tahu daripada segi syariat, daripada segi apa yang dibenarkan di dalam Islam. Okey. Jadi Nabi SAW telah mengajarkan kita beberapa panduan yang boleh kita amalkan. Antaranya adalah dengan membacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni perlu dibaca daripada ayat 1 hinggalah penghujungnya. Okey, ayat yang 200 lebih tu. Jadi hingga penghujungnya. Bukan kita baca surah Al-Baqarah tu satu muka surat je, bukan. Tapi daripada ayat yang pertama, okay, Alif Lam Mim sampailah yang penghujungnya itu ayatnya. Jadi ini yang mana Nabi SAW ajarkan. Dan ayat Al-Kursi. Okay, ayat Al-Kursi ni apa dia? Ayat Kursi ni Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Okay, sampailah pada penghujung ayat Al-Kursi. Jadi ayat Kursi ni bukan sahaja kita kena tampal kat rumah, tampal depan pintu rumah, tampal dalam bilik, untuk pagar rumah. Bukan, untuk diamalkan, untuk dibacakan. Kadang-kala pernah juga saya tengok ayatnya lawa kat rumah. Ayat lawa kat rumah tu. Saya tanya, tahu tak ni ayat apa? Boleh tak baca? Tak tahu. Okey, besok apa setampal, orang kata ni lawa lah, perhiasan dalam rumah. Okey, untuk menunjukkan rumah kita ni rumah orang Islam. Okey, sebenarnya tidak perlu. Tak perlu tampal, tak perlu apa-apa. Nak hias boleh, tak menjadi masalah. Okey, kita tidak katakan tidak menyalahkan untuk perhiasan dalam rumah. Okey, tetapi yang lebih penting adalah untuk kita amalkan. Jadi cantik-cantik pun kadang-kadang tak guna sebab apa? Tak tahu baca. Jadi ini yang mana kita katakan cantik bila kita pandang, tahu bila kita baca. Jadi dan amalkan, itu yang lebih baik. Okey. Jadi bila kita nampak ayat Kursi dekat dinding rumah kita, kita baca. Aku belum baca ayat Kursi, bacalah. Okay, dan Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Baca pagi, Allah berikan perlindungan sampai waktu malam. Okay, baca malam, Allah akan berikan perlindungan sampai waktu pagi. Itu yang mana kita tampal kat rumah supaya kita tak lupa untuk baca. Ni kadang-kadang tampal kat rumah pun, ayat tu depan mata pun buat je tak baca pun. Okay, jadi ni yang mana kita katakan Nabi ajarkan baca surah Al-Baqarah, okay, sampai akhirnya, dan juga baca ayat Al-Kursi. Okay. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Okay, itu jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Okay, jadikan rumah seperti kubur ni apa? Kita tahu bahawasanya kubur tu tempat orang dah mati. Kita tahu bahawasanya orang dah mati tu tidak ada lagi amalan. Okay, dah tak ada lagi amalan, dan dia tak boleh gerak pun. Okay, dia dah sudah dibawa ke alam barzakh, ke alam yang lain. Okay, jadi itu yang dinamakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah macam tempat orang dah mati. Jangan jadikan rumah seperti tidak ada apa-apa amalan. Okay, jangan jadikan rumah seolah-olah kita tak perlu hidup kat dalam dunia ni. Okay, jadi kemudian Rasulullah katakan apa? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi bacaan surah Al-Baqarah ni adalah sesuatu yang perlu dibacakan selalu, secara istiqamah, selalulah. Okay. Kadang-kadang ada orang yang baru pindah rumah, dia mengupahkan orang untuk baca surah Al-Baqarah, okay, untuk bersihkan rumah. Okay, bersihkan rumah. Okay, sama ada bersih secara fizikal, iaitu dia sertulah rumah tu. Okay, kemungkinan ada yang mana dikatakan previous owner dia orang yang bukan beragama Islam, memelihara anjing. Okay, dia sertu, tak menjadi masalah nak sertu rumah. Okay, tapi tak perlu sertu satu rumah. Okay, tak perlu sertu siling, takkan anjing tu jalan kat siling.
Okay? Jadi ini kita katakan sertu. Kemudian ada yang kedua, konsep semah. Okay, semah rumah ni daripada benda-benda yang kita tak nampak. Okay, daripada perkara-perkara yang gaib. Okay? Jadi ini berkenaan dengan di sini. Ada yang kita katakan mengupah khidmat orang untuk membaca surah Al-Baqarah. Bukan saya katakan tak boleh, tak jadi masalah. Cumanya yang masalahnya, kita hanya bacakan sebelum kita masuk. Bila kita masuk dah tak baca. Itu masalah. Jadi ini yang mana kita katakan, Nabi katakan apa? Jangan jadikan rumah tu macam kubur. Tak ada amalan apa-apa kat dalam rumah. Macam orang mati je kat rumah tu. Macam kita dah tak hidup lagi kat dunia ni. Jadi itu yang mana kita katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi kena sentiasa baca. Kalaupun kita buka recording audio ataupun video surah Al-Baqarah, pastikan kita mendengar. Jangan buka tapi berbual sana. Biarkan buka aja tapi tak dengar pun. Jadi ini masalahnya kita. Jadi ini yang mana Nabi pesan. Kemudian dalam hadis lain pula, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna syaitana iza sami'a surat al-Baqarah tuqra'u fi baitin kharaja minhu. Sesungguhnya syaitan apabila mendengar surah Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah, maka dia akan keluar daripada rumah tersebut. Tapi kena ingatlah, kena ingat bahawasanya surah Al-Baqarah ni perlu dibaca secara berterusan, hari-hari dibacakan. Jadi kalau kita tak dapat nak habiskan pada hari ini, sambung besok lah baca. Tapi tetap kena baca. Tetap kena baca. Kalau kita tak baca, kita baca sekali je lah. Sekali je kita baca tu sampai habis, lepas tu tak baca lagi. Kita ingat syaitan tak datang balik ke? Dia hanya larikan diri bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita lupa dengan Allah, dia datang balik. Dia datang balik. Kita je tak nampak. Kalau kita nampak, kita yang lari daripada rumah tu. Jadi ni kita katakan syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis yang saya nak kongsikan. Ni hadis, bukan cerita hantu. Ni hadis saya nak kongsikan, yang di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau mempunyai tempat pengeringan kurma. Jadi Ubay bin Ka'ab ni, tempat dalam rumahnya ni ada untuk dia isikan kurma. Untuk dikeringkan. Kurma ni kita tahu dia asalnya basah, rutab. Lepas tu dikeringkan dia jadi tamar. Jadi kurma macam sekarang ni lah yang kita tahu, kurma ajwa dan sebagainya, itu kurma kering. Jadi dia kena ada proses tu lah. Dalam rumah Ubay ni ada tempat untuk diproseskan kurma ni, untuk dikeringkan. Yang di dalamnya berisi kurma yang sedang dijaga ni. Jadi mungkin dia niaga kurma lah Ubay bin Ka'ab ni. Jadi beliau kemudian mendapati kurma tersebut berkurangan. Jadi dia buat perkiraan. Dia buat quality check lah, QC. Dia tengok asal kurma aku ni kurang. Jadi tiba-tiba terdapat seekor binatang sebesar anak yang baru balik. Tiba-tiba dia tak tahu apa benda tu. Dia tak tahu apa benda tu, tapi besar dia seperti anak yang baru balik. Dan dia berkata kepadanya, apakah engkau jin atau manusia? Maka benda tu menjawab, aku adalah jin. Jadi ini sahabat Nabi SAW. Kita kena ingat, ni sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi SAW jumpa benda yang dia tak pernah nampak benda ni. Jadi dia tanya dulu, kau ni jin ke manusia? Kalau kita apa yang agaknya kita akan buat, tuan-tuan dan puan sekalian? Nak ke kita tanya? Kalau kita tanya, dia jawab jin. Nak ke kita teruskan pertanyaan, nak berbual kat situ? Maunya kita lari. Jadi ni sahabat Nabi SAW, iman mereka tebal. Kita pun perlu menebalkan iman kita juga. Sesungguhnya jin juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dua-dua diciptakan oleh Allah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut benda tu jadi berani. Kita berani benda tu jadi takut. Jadi ni yang disebabkan dalam hadis ni mengajarkan kita sesuatu perkara. Dia tanya dulu. Kemudian dalam riwayat ni, jin tersebut mengatakan kepadanya, kepada Ubay bin Ka'ab, telah sampai berita kepada kami bahawa engkau suka bersedekah.
maka aku ingin mendapat sebahagian daripada makanan yang engkau hendak sedekahkan itu. Ya, jadi ini telah sampai kepada jin-jin semua bahawasanya Ubay bin Ka'ab ni suka sedekah. Sebab itu kurma dia berkurangan. Jadi dalam rumah kita, kalau ada benda kurang tu, okey, tu bukan sebab jin lah, sebab orang-orang kat rumah lah yang makan. Okey, jadi ini yang mana kisah untuk menjadikan pengajaran. Lalu Ubay bin Ka'ab pun bertanya kepada jin tu, "Faman ladzi yujiruna minkum?" Faman ladzi yujiruna minkum, apa yang dapat melindungi kami daripada gangguanmu? Lagi qala, jin tu pun berkata, "Hadhil ayah, ayatul kursi." Ayat jin tersebut berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ayat ini itu ayat kursi, ayat al-kursi. Summa ghada Ubay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lagi kemudian pada keesokan harinya Ubay bin Ka'ab pun menceritakan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan apa yang dikatakan di sini, fa akhbarahu, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqal khabith. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan benarlah kata jin tu. Jadi ini yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi terdapat saya rasakan kalau saya tak silaplah terdapat dalam hadis ni sebenarnya cerita dia panjang. Jadi sebenarnya cerita dia juga ada yang menceritakan tentang perkara ini yang mana jin itu menjatuhkan makanan kemudian dia kutip. Okay? Jadi ini yang mana kita katakan tentang makanan yang terjatuh juga ada di dalam hadis Nabi yang lain mengatakan bahawasanya kalau kita tak bersihkan maka makanan itu adalah menjadi makanan jin. Jadi itu yang mana kita perlu bersihkan. Okay? Jangan kita kotorkan makanan-makanan yang kita makan di sekeliling kita lah. Begitu juga kalau kita makan dekat luar. Lagi makan kat luar, mentang-mentang kat luar tu ada pakcik-makcik, makcik-makcik, anti-anti, uncle-uncle yang bersihkan table kita, kita makan, kita biarkan gitu je lah. Lagi kita makan, kita biarkan bersirak gitu je. Lagi selikih dan sebagainya. Lagi jadi itu yang mana kat luar pun kita perlu terapkan. Lagi etika kita makan. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang Islam yang telah diajarkan akhlak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang mana pengajaran yang kita boleh dapatkan daripada kisah ini. Nabi juga mengajar kita untuk membaca doa ini ketika kita ingin masuk ke dalam rumah. Jadi masuk dalam rumah pun Nabi ajar. Dalam rumah ada amalan dia. Sebelum masuk dalam rumah pun ada amalan dia. Apa dia? Itu dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu." Jadi jika seseorang, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa zakarallaha inda dukhulihi, kemudian dia mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk dalam rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan, qala syaitan, maka syaitan pun akan berkata, la mabita lakum wa la 'asha'a. Itu syaitan pun akan berkata tidak ada tempat menginap dan tidak akan ada makan malam bagi kami. Wa idza dakhala falam yuzkarillah inda dukhulihi, dan jika dia masuk dan dia tidak mengingati Allah, masuknya masuk rumah dan tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka qala syaitan, maka syaitan akan berkata, adraktumul mabit, iaitu kamu memperolehi tempat menginap pada malam hari. Jadi ini apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi masa masuk rumah, apa yang diajarkan oleh Nabi, ucapkan basmalah dan jangan lupa mengucapkan salam. Kemudian bila kita makan pun jangan lupa ucapkan bismillah. Jadi Allahumma barik lana tu sebenarnya doa dia tidak sahihlah berkenaan dengan kita makan, tapi kita telah diajarkan daripada waktu kecil. Sebenarnya itu doa adalah apabila kita menerima sesuatu ganjaran atau sesuatu rezeki lah. Kita bacakan Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah kami ke atas apa yang kamu rezekikan kepada kami. Tapi kalau kita nak makan, Nabi ajarkan bismillah. Dengan kita mengucapkan nama Allah, makan dengan tangan kanan. Jadi kalau kita makan, ucapkan bismillah, maka syaitan akan kata tak ada makanan lah bagi kita malam ni, pada hari ini. Kemudian kalau kita masuk rumah, ucapkan bismillah dan memberikan salam, maka syaitan akan berkatakan tidak adalah tempat tinggal untuk malam ini. Jadi itu yang pentingnya untuk kita masuk rumah, ucapkan salam dan baca bismillah. Jadi ini yang mana diajarkan oleh Nabi, yang di mana juga yang diajarkan di sini oleh almarhum Datuk Dr. Harun Din.
Lagi ketika mengulas berkenaan isu memagar rumah dan kediaman, beliau menyebutkan sebaik-baik cara bagi memagar rumah adalah dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran dalam rumah itu. Itu sebaik-baik cara untuk pagar rumah. Lagi, jadi bila kita keluar rumah pun sebaik-baik cara untuk kita pagar rumah kita lagi adalah dengan mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah. Lagi, jadi dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi, tapi bukan dengan cara pawang, bukan dengan cara bomoh. Lagi sehingga kan bila pencuri masuk rumah dia tak boleh nak keluar dari rumah kita. Lagi dia nampak macam air je dia akan berenang, dia tak jumpa pintu rumah keluar. Lagi jadi itu adalah sihir. Lagi, jadi yang paling penting kita biarkan untuk Allah Subhanahu wa taala memelihara rumah kita. Tapi yang cara yang paling baik adalah untuk kita membaca Al-Quran. Selain daripada itu, ibadat-ibadat seperti solat sunat juga perlu dilakukan di rumah selain daripada di masjid. Jadi hidupkan rumah sebagai masjid, hidupkan rumah sebagai tempat beribadat. Jangan matikan rumah sebagai kubur. Jadi hidupkan rumah dengan beribadat. Oleh itu ajaklah ahli keluarga untuk melazimi membaca Al-Quran setiap hari. Jadi setiap hari baca Quran. Kita baca, ahli keluarga kita pun baca. Tak tahu baca, panggil guru Al-Quran tu untuk diajarkan membaca. Sekurang-kurangnya dibaca Al-Quran itu. Dan mengamalkan juga zikir-zikir yang maksur. Maksud zikir-zikir yang maksur ini adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajar banyak. Nabi ajar banyak perkara daripada segi amalan. Tak ada satu pun Nabi sembunyikan. Jadi sebaik-baiknya adalah kita mempelajari dan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini yang mana amalan dalam rumah kita lah. Baca zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Seperti himpunan zikir Al-Ma'surat. Baca Al-Ma'surat ni bukan malam Jumaat aja, hari-hari baca. Siang malam baca. Siang dia ada bacaan lain, malam dia ada bacaan lain. Hisnul Muslim. Dalam kitab Hisnul Muslim ada yang kitab dia kecil gini, ada terjemahannya juga. Ada doa-doa yang dihimpunkan di sini, yang dikumpulkan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi pada situasi-situasi yang berbeza-beza. Itu pun baik untuk kita amalkan dan sebagainya. Jadi ini yang mana kita katakan untuk kita pagar rumah kita daripada perkara-perkara yang kita tidak nampak. Mudah-mudahan ia menjadi pelindung diri kita dan ahli keluarga kita daripada sebarang gangguan, terutamanya gangguan syaitan dan jin. Jadi inilah yang mana saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah haraplah kita dapat bertemu lagi 2 minggu akan datang tentang persoalan yang berikutnya untuk menjadikan renungan dan panduan kita dan amalan kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Terima kasih kerana mendengar. InsyaAllah bertemu sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzle